kita masuk dalam bab sembahyang. Bab sembahyang, iaitulah pada malam ni kita nak membicarakan berkenaan dengan tajuk mengulangi sembahyang yang diwajibkan dan mengqadakannya, iaitu mengqadakan sembahyang. Ada situasi yang mana sembahyang itu diminta untuk kita ulang kembali sembahyang. Ada situasi yang kita diminta untuk qada. Yang ni selalulah. Yang ni selalu qada ni. Bab qada memang muka ni kita semua ni bab qada. Qada sembahyang subuh lah terutamanya. Bangun dia sembahyang waktu duha, dia jamak takhir dengan sembahyang subuh. Jadi itu selalu yang dilakukan oleh kita lah, insya-Allah. Jadi ada dua situasi di sini. Yang pertama dia ulang. Maksud ulang ni dia i'adah, dalam bahasa Arab dia i'adah, mengulangi sembahyang tersebut. Maka di sana mungkin ada syarat-syarat yang tidak ditepati oleh seseorang yang sembahyang itu, sama ada dia tidak menghadap kiblat sepenuhnya, sama ada mungkin syarat sah sembahyang tidak cukup. Sebagai contoh, apa syarat sah sembahyang? Adalah mengambil ayat sembahyang. Tak ada ayat sembahyang, cari kata cerak. Dekat UiTM tak ada ayat. Kemudian tanah pun tak ada kat UiTM ni, teruk sungguh. Nak tayamum pun tak boleh. Maksudnya tidak ada alat untuk menyucikan. Maka dah tiba waktu sembahyang, tapi dengar suara azan berkumandang, kena sembahyang waktu tu. Maka kita dah cari air tak jumpa, cari tanah pun tak jumpa, tak tahu duduk planet mana. Jadi dia kena sembahyang juga. Dan kemudiannya ataupun pakaian yang tidak ada. Sebab apa? Menutup aurat itu salah satu syarat untuk sah sembahyang. Kita tengok baju tak ada. Baju, bukan kata baju, kain pun tak ada. Apa pun tak ada. Nak lumuk selut pun tak boleh. Nak selut pun tak ada. Jadi maksudnya sembahyanglah dalam keadaan yang macam tu. Maka apabila dia mendapati ada pakaian yang menutup auratnya, maka dia kena ulang balik sembahyang. Itu di antara contoh-contoh lah. Contoh-contoh kita kena i'adah, kena ulang kembali sembahyang. Di antara syarat sah sembahyang juga adalah menghadap ke arah kiblat. Sebagai contoh, kita naik dekat pusat Islam ni, kita pun tak tahu. Kita orang baru kan, main sembahyang ni kira nak tunjuk bagus sikit lah. Pakai serban, pakai jubah apa semua ni kira bagus, alhamdulillah. Kita tengok sembahyang takbir menghadap ke sana. Orang main lagu apa lebay ni, dia pergi menghadap ke sana, maka sembahyang dia sudah tidak sah. Di sisi orang lain, di sisi dia rasa macam sah. Dia syok sendiri. Dia rasa macam sembahyang sah. Kemudian lagu orang duk kalih, duk pegang badan dia nak kalih pergi ke depan, dia duk kilah, duk tepih. Dia kata apa duk kacau ni, sambil-sambil duk cakap pula sembahyang. Contoh. Jadi maksudnya bila dia tak menghadap ke arah kiblat, habis bagi salam, kemudian kita pun kata sebenarnya kiblat ni arah sini. Takkanlah orang letak mimbar di hadapan ni, kiblat belah sana. Cerdiklah sikit masuk ATM ni. Betul. Dia berkata sungguh juga. Jadi maksudnya dia kena ulang balik sembahyang, walaupun dia sudah sembahyang cukup syarat-syarat sahnya sembahyang, tetapi dia tidak menghadap ke arah kiblat. Itu di antara contoh-contoh lah. Baik, kita tengok apa yang disebutkan dalam kitab ni. Kata musannif rahimahullah, mengulangi sembahyang ialah seseorang melakukan sembahyang yang diwajibkan. Nampak sembahyang diwajibkan ada berapa? Ada 10, biar betul. Ada 5. Ada orang tak ada orang dalam kuliah ni. Ada 5, pandai. Maksud sembahyang yang diwajibkan ada 5. Maksud sembahyang ini saja yang diwajibkan untuk diulangi kalau tidak mencukupi syarat. Mafhum mukhalafahnya, apa yang difahami di sebalik ayat ini adalah kalaulah sembahyang yang sunat tidak perlu ulang. Contoh, kalau kita sembahyang dalam kereta, kita sembahyang apa? Sembahyang sunat. Kita pun angkat takbir Allahu Akbar dalam kereta, sembahyang sunat duha, masya-Allah, tabarakallah. Sah tak sembahyang? Tak berapa nak berani jawab. Sah tak sembahyang? Sah sembahyang. Sebab apa? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak diwajibkan dalam keadaan yang berdiri. Sembahyang sunat tak diwajibkan untuk kita menghadap ke arah kiblat. Jadi maksudnya kita duduk dalam kereta, kita angkat takbir Allahu Akbar, nampak teruk sangatlah. Di luar kereta pun tak sembahyang, tambah dalam kereta memang tak sembahyang.
Tapi dalam kereta dia sempat main handset. Itu yang kemas tu. Dia nak abang kata boleh. Dia semayang dalam kereta boleh. Tapi dia kena ulang balik semayang iadah untuk semayang duha tak perlu, sebab semayang sunat. Contoh kita semayang tarawih 20 rakaat. Ni duk mai dah. Semayang tarawih ni 20 rakaat. Maka semayang tarawih ni 20 rakaat bagi kita masya-Allah, begitulah berat sekali. Maka kita pun semayang sambil tidur. Sah tak semayang sambil tidur? Dia kena buat, pusat Islam ni kena besar lagi. Sebab apa? Nak makan ruang space untuk orang tidur. Dia kena main bantai, tilam pun semua. Dia tidur sekali berjemaah, semayang. Imam pun tidur sekali. Tu semayang 100 rakaat pun tak apa, tak ada masalah. Sah tak semayang sambil tidur? Sah, semayang sunat. Walaupun tidak ada apa yang menghalang, ataupun dia ni larat berdiri tapi dia saja nak tidur. Sah tak semayang? Sah semayang. Tapi jangan dia buat perangai dulu tu lah. Nak buat perangai dulu tu, duduk di rumah sengak-sengak, dalam hostel sengak-sengak, buat semayang seorang. Tapi duk ada dia tak semayang lah, dia tidur terus. Tidur yang hakiki. Baik. Jadi semayang tidur boleh tak? Boleh semayang. Tapi kalau kita semayang zuhur tidur, kena tengok apa sebab kamu tidur. Apa sebab yang menyebabkan kamu ni tidur dalam semayang. Dia kata tak larat. Tak larat itu bukan alasan. Sebab apa? Uzur, tak boleh berdiri. Maka kalau tak boleh berdiri, kamu kena duduk. Saya pun tak boleh duduk. Maka kalau tak boleh duduk, kena mengiring. Mengiring pun tak boleh juga. Kalau mengiring pun tak boleh, kena tidur. Tidur pun tak boleh juga, kena buat isyarat. Dengan isyarat mata. Isyarat mata pun tak boleh. Dia hang terus. Dia mata pun duduk lagu tu macam handset juga. Dia tak boleh nak pi dah. Duduk mata lagu tu tak boleh. Kelipok pun tak boleh dah. Maka dia kena bayangkan dengan hati. Macam mana dia semayang berdiri, macam mana dia rukuk, macam mana dia tidak. Kalau hati pun tak boleh juga, semua pakat bangun, semayang mayat kat dia. Selesai. Itu adalah bagi mereka yang tak boleh guna hati. Ini semayang wajib ni tak ada alasan untuk kita tinggal. Baik. Kemudian dia mendapati kekurangan atau kecacatan dalam melakukan adab-adab dan semua perkara yang menyempurnakan sembahyang dalam sembahyang yang telah dilakukan. Maksudnya bila dia lepas sembahyang wajib, dia mendapati ada sedikit kekurangan, mendapati sedikit kecacatan dalam sembahyang dia. Sebagai contoh apa dia? Tak cukup rakaat. Sebagai contoh dia terlebih rakaat. Sebagai contoh apa dia? Dia tertidur dalam doa kunut. Pada juga lagu tu. Dia tertidur, tergolek terus jatuh. Tergolek terus jatuh. Kan gurun tesi tidur pun tak apa nak banyak. Dia sandak tang tiang sambil sembahyang. Allah, nak tak larat. Tertidur terus. Tertidur tu maksud kekurangan. Kekurangan dalam sembahyang. Terlelap dia. Macam tu. Lelap, dia terhangguk. Bila terhangguk ni maksudnya dia masih dalam sembahyang. Tapi kalau berdebak jatuh terus, yang tu bukan sembahyang dah tu. Itu tak sedar apa. Kalau sujud terus. Yang tu pun masalah juga. Siap berdengkok lagi. Itu memang confirm. Baik, tak apa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sempurna sembahyang ni sebagai contoh, dia terlupa baca Fatihah. Maka terlupa. Bila terlupa, sedar-sedar, aku baca Fatihah tidak? Baca Fatihah ke baca Facebook ke? Terlupa, dia tang situ dia terlupa. Dia baca Facebook ke baca Fatihah? Kan sambil-sambil tengok Facebook kan? Dan seumpamanya. Jadi maksud dia terlupa salah satu rukun yang wajib dilakukan dalam sembahyang ataupun apa-apa saja, maka apabila dia teringat ataupun orang memperingati dia, maka diwajibkan selepas daripada itu untuk mengulangi semula sembahyang. Andai kata dia terlupa sampai 50 tahun lepas tu baru teringat. Ni teruk semua terlupa ni. Dia terlupa sampai 50 tahun baru teringat. Maksudnya dia kena qada balik. Sebab apa? Di luar waktu tersebut. Di luar waktu yang dia patut sembahyang, maka dia kena qada. Contoh macam tidur awal dah, pukul 8 malam tidur dah. Sedap-sedap tu dia pukul 8 pagi. 12 jam tidur. Kalau budak-budak so dia tidur sampai 8 pagi, maka dia tertidur. Bila tertidur terkeluar daripada waktu subuh, maka dia kena qada sembahyang subuh tersebut. Baik, dengan itu
dia mendirikan semula sembahyang tersebut dengan menyempurnakan kekurangan atau kecacatan yang dilakukan di dalam sembahyang sebelum ini. Dia kena ulang balik. Itu maksud ulang ataupun maksud i'adah. I'adah ni adalah ulang. Baik, hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Kalau kita nak mengulangi sembahyang dalam sembahyang tersebut, contohnya, dia bagi contoh di sini. Seseorang Muslim telah sembahyang zuhur secara individu. Dia sembahyang dah zuhur. Dia dalam hostel dia. Sembahyang awal lah. Tapi jangan sembahyang pukul 12. Dia kata sembahyang siap-siap lah. Satgi senang pergi kuliah tak payah sembahyang lah. Dia jangan buat panggilan itu. Dia sembahyang kena masuk waktu sembahyang baru sembahyang. Baik, kemudian dia dapati satu kumpulan menunaikannya secara berjamaah. Jalan-jalan mai tengok ada orang sembahyang berjamaah di satu tempat, di surau ke, di pusat Islam ke. Maka dia tengok, Masya Allah, ada orang sembahyang berjamaah. Kemudian dia dapati satu kumpulan kemudian ketika itu dia disunatkan mengulangi semula sembahyang tersebut bersama-sama mereka. Sembahyang pertama baginya adalah fardu dan sembahyang kedua dikira sebagai sunat. Ini juga dikira sebagai i'adah. Baik, kat mana yang tak sempurna tadi di sini? Berdasarkan perenggan yang pertama kita baca, hak mana yang kata tak sempurna tu? Rukun dia sembahyang 4 rakaat, sah sembahyang dia, sembahyang zuhur 4 rakaat secara individu. Tetapi yang tak sempurnanya adalah dikira sebagai kekurangannya adalah dia tak sembahyang secara berjemaah. Sembahyang berjemaah dapat 27 pahala. Ataupun satu riwayat yang lain mendapat 25 pahala. Dan 25 kali ganda. Dan sembahyang seorang-seorang dapat seorang lah. Dapat satu. Tu pun belum tentu lagi dapat. Tapi kalau kita sembahyang berjamaah ni, khusyuk tu belakang kira, memang confirm dah dapat 27 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam situasi ini, masya-Allah tabarakallah. Dia mai tengok Allah sembahyang aku tadi seorang-seorang. Tengok ada sembahyang berjamaah, maka dia pun angkat takbir di belakang untuk sembahyang berjamaah, untuk menyempurnakan sembahyang yang dia tak buat secara berjamaah tadi. Ada nak boleh buat ni kita ni? Yang tu susah sikit lah. Kita ni kalau boleh nak semayang seorang-seorang, semayang cucak sat dia, siap, seminit dia, siap. Tapi dia layan Facebook, layan WhatsApp ni sampai berasak-asak. Lama layan dia tak rasa apa. Tapi kalau dia semayang, dia nak main sat-sat saja. Yang ni kadang-kadang Masya Allah, itu penghayatan kita masih lagi kurang di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena banyakkan ibadah. Kalau boleh ni adik-adik yang baru sampai lebih kurang seminggu lebih lah, lebih kurang lah kan. Kita kalau boleh kita mai sembahyang di pusat Islam ni. Tak ada apa-apa uzur. Tambah hak laki ni bukan ada uzur syar'i pun. Bukan ada uzur syar'i juga mai bulan. Tak ada lah yang main bulan ni tak tahulah, kena cek balik jantina, kena ubah dia duduk datang asrama lain. Maksudnya kita tak ada uzur. Kita main sembahyang berjamaah kerana itu adalah kekuatan bagi kita pelajar orang Islam ini. Sebab apa? Keberjayaan kita bergantung kepada ibadah dan keberkatan kita, hubungan kita dengan Allah. Bukanlah usaha sangat pun. Usaha ni nombor 2 lah. Kita pergi kuliah tu nombor 2. Tapi hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu kena jaga. Supaya kita menjadi satu student ataupun mahasiswa yang lain daripada yang lain. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala kemah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akrab. Ni mai exam baru akrab. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, isu nak periksa, ya Allah. Ni tadah tangan, boleh menangis tang itu. Dia mai salam, cium tangan, ustaz tolong doa, esok saya nak periksa. Ni bagus tu jadi anak soleh dan solehah pada waktu tu. Habis periksa, jadi Firaun tu. Jadi Abu Lahab tu. Tak tahu sembahyang jemaah ni. Tak mau. Jadi maksudnya kita jangan kenal Allah Taala time susah saja. Time susah baru ingat Allah Taala, ya Allah, esok aku nak periksa ni, ya Allah. Kalau aku tak lulus, ya Allah, kena amput dengan mak ayah aku, ya Allah. Dia kata lagu tu. Maksudnya kena marah, saya kena buang serama ke, kena buang ATM ke apa ke. Tak mau. Kita jangan kenal Allah Taala ketika mana susah.
Satu lagi passion orang yang kenal Allah Ta'ala ni bila putus cinta. Orang kenal Allah Ta'ala, ya Allah, jodohkanlah dia dengan jodoh yang sesuai tunya, ya Allah. Aku tak mampu lagi nak menjaganya, ya Allah. Dia buat teruk. Dia buat teruk. Dia buat istiqarah cinta pula tang situ. Itu masalah. Kita tak mau kenal Allah Ta'ala bila putus cinta, kenal Allah Ta'ala bila kita dah nak dekat exam, tak mau. Bila barang kita hilang, baru kenal Allah Ta'ala. Bila handset tak boleh buka, baru ingat Allah. Ya Allah, handset tak boleh buka. Baru ada waktu nak dengar, nak pergi semayang ke apa, handset dah ada, tak main dah semayang. Dalam duduk semayang ni, duduk fikir lagi, sekejap lagi mesej apa nak dapat ni. Tak mau. Ini adalah kita kenal Allah Ta'ala berdasarkan sebab. Kita tak mau macam tu disebabkan ini adalah hubungan yang tidak ikhlas. Kita kena kuatkan hubungan kita dengan Allah, bermula daripada awal-awal dan sampai bila-bila, sampai kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ini antara contoh lah. At-Tirmizi hadis yang ke-219 telah meriwayatkan daripada Nabi SAW telah bersembahyang subuh, sembahyang subuh. Kemudian baginda melihat dua orang sahabat tidak sembahyang bersama-samanya. Ada dua orang duduk belakang tu, tak sembahyang, tapi Rasulullah duduk sembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang subuh. Baik, sembahyang subuh ni macam mana ada dua orang yang tadi dah sembahyang dah, Rasulullah tak sembahyang lagi? Sebab sembahyang subuh ni kadang-kadang Rasulullah keluar lewat. Bukan bangun lambat. Kita keluar lewat bangun lambat, lain. Sebab apa Rasulullah SAW keluar lewat untuk sembahyang subuh? Kadang-kadang disebabkan sunat kepada kita untuk melewat-lewatkan sedikit subuh. Dia kata, kena dah Ustaz, sebab tu saya bangun lambat dah. Dia kata kena dah. Memang betul sunat melambat-lambatkan, sebab tu saya bangun lambat. 6.30, 8.30 tu kira okey lah. Dia kata sebab apa sunat? Jangan faham kot tu. Kita kena faham bahawa sunat melambat-lambatkan ni, Nabi sepanjang malam bangun. Bila azan subuh, Nabi SAW akan berbaring sebentar untuk merenggang-renggangkan otot-otot Nabi. Lebih kurang begitulah. Merenggang-renggangkan lengoh-lengoh Nabi dengan mengiring di atas lambung kanan, rusuk yang kanan, dan menghadap ke arah kiblat, membayangkan bagaimana keadaan akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Macam itulah keadaan kita nanti. Tu zikir Nabi sampai tidur, time nak tidur pun Nabi SAW sedang berzikir. Iaitulah Nabi mengiring dan menghadap ke arah kiblat dan membayangkan keadaannya yang sorang-sorang nanti di dalam kubur. Masya Allah. Kita try tengok lepas azan subuh tidur mengiring, memang lena terus. Siapa yang tak pernah try jangan buat. Kalau buat memang confirm lena. Kita ni jenis pasien lena. Time kuliah pun lena. Masuk dalam kelas pun lena. Duduk atas katil memang lena lah. Kalau buat lena, memang lena terus. Dia tak lena bila time makan dia tak lena. Ada tak time makan dia duduk lagu tu makan? Dia duduk makan ni, duduk sumbat fried chicken ke apa ke, duduk sumbat nasi lemak ke, duduk lagu tu. Tak ada. Yang tak ada, kalau dia mengantuk dia tinggal terus makan. Dia tak makan dah. Tak pernah lagi siapa pernah jumpa kat food court mana-mana ke, dia pergi KFC ke, dia pergi McDonald ke, dia pergi mana-mana restoran lah. Kawan tu lagu duduk makan, duduk tersengkuk lagu tu. Hak duduk ada banyak tak mana yang banyak dalam kuliah berlambak. Dalam kuliah duduk tengok. Lagu tu. Dia duduk main lagu tu. Dia tidur. Tapi time makan dia tak tidur. Tu heran lah. Kadang-kadang ini adalah syaitan yang sedang mengganggu kita. Dan kita ni kena ingat, kalau kita boleh diganggu sampai tahap macam tu, ada tempat yang syaitan boleh tumpang dalam diri kita. Maksudnya kita ni masih lagi boleh dipengaruhi oleh syaitan, laknatullah. Baik, tak mana tadi? Tahun sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni disunatkan lewat. Ada setengah ketika Rasulullah keluar lewat. Bila keluar lewat tu, ada sahabat yang datang daripada rumah, yang dia sudah sembahyang, maka bila dia tengok-tengok Rasulullah tak sembahyang lagi, bila baru nak start sembahyang, dia pun duduk di belakang. Duduk belakang sebab dia rasa dia sembahyang dah. Dia sembahyang seorang-seorang di rumah. Sebab apa ni sahabat mai juga? Sebabnya kebanyakan
dan setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang subuh Rasulullah akan bertanya khabar kepada sahabat-sahabat dia. Antaranya Rasulullah akan suka tanya apa yang kamu mimpi semalam. Babur ru'yati ba'da salati subhi. Bab mimpi ataupun mentakwil, babu ta'wil ru'yati ba'da salati subhi. Ada satu tajuk dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari yang menyatakan bahawa satu bab mentakwil mimpi selepas daripada sembahyang subuh. Maka Rasulullah bila habis sembahyang subuh zikir apa lebih kurang kali belakang Rasulullah akan tanya siapa ada mimpi semalam, mimpi jumpa jebon ke, mimpi jumpa apa-apa ke, nangkonda ke apa ke, dan seumpamanya. Siapa ada mimpi tolong habaq saya. Jadi Rasulullah akan cerita. Jadi sahabat dua orang tadi tu kemungkinan datang nak mendengar ucapan daripada Rasulullah. Tapi daripada semayang lah dia duduk di belakang. Baik, lepas daripada tu, baik, tak mana dah dia pergi terbang 134. Kemudian lepas daripada tu, baginda bertanya, apakah yang menghalang kamu berdua daripada bersembahyang bersama-sama kami? Tanya apa sebab hantar sembahyang bersama kami? Tengok duduk belakang siap duduk menyandang elok lah. Kemudian jawab mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah bersembahyang di rumah kami. Kami dah sembahyang dah di rumah. Macam tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu berdua melakukan demikian. Janganlah macam tu. Rasulullah kata, jangan ni bukan masuk berdosa dah. Depa sembahyang dah. Hak berdosa ni tak sembahyang. Rasulullah kata, janganlah macam tu. Kemudian apa dia kata, apabila kamu telah bersembahyang di rumah, kemudian kamu datang ke masjid yang didirikan dalam masjid tadi sembahyang berjamaah, maka sembahyanglah bersama-sama mereka. Sesungguhnya sembahyang tersebut adalah sunat kepada kamu berdua. Maka di sini menunjukkan bahawa ada perkara yang boleh mengiadahkan, mengulangi semula sembahyang. Ini sabit hukum di sini. Contoh kita sembahyang seorang-seorang di rumah, kemudian kita datang ada jemaah, maka kita sembahyang berjamaah. Ataupun kita sudah sembahyang berjamaah, tengok-tengok kawan tu sembahyang seorang-seorang, kita pergi tanya, nak sembahyang berjamaah tak? Saya nak teman. Allah, yang duk ada tu tak ada lah. Dia kata nak pergi mana? Nak pergi makan. Saya nak teman. Tu banyak. Tu banyak. Tapi kalau nak sembahyang berjamaah, saya kata nak sembahyang ke? Nak sembahyang. Nak saya teman ke? Sembahyang berjamaah dapat pahala banyak sikit. Dia tak mau lah tu. Tapi kalau nak bab cari duit, dia pandai. Bagi banyak. Tambah time student kita ni, Masya Allah, tabarakallah, dia pandai cari duit bagi banyak. Tapi dia tak apa nak cerdik, cari pahala banyak. Yang tu. Di sini adalah salah satu daripada kekurangan kita. Kalau contoh kita tengok, kalau kita singgah R&R, singgah R&R, kita tengok ramai sembahyang seorang-seorang. Betul tak? Betul ke tak ni? Termasuk yang kita lah. Masuk kita, tak apa, aku sembahyang jamaah, aku sembahyang qasar. Awak semua tu sembahyang tamam ke? Yang boleh singgah di tapah tu pasal jamaah lah. Tak ada kerja nak pergi sembahyang saja, nak pergi tapah sembahyang lah gitu. Tak ada kerja. Maksudnya semua akan sembahyang jamaah, semuanya akan sembahyang qasar. Apa salahnya kita tengok orang nak sembahyang dah rakaat kedua dah, kita pun tak apalah, tunggu kok ada orang nak sembahyang lagi belakang. Dia sunat macam mana? Kalau contoh kita main-main orang dah tahiyat akhir, kita tunggu kok ada jemaah yang lain nak datang, kita sembahyang bersama mereka. Tak payah kita duduk pergi angkat takbir Allahu Akbar belakang dia duduk. Menyebabkan bila dia bagi salam, kita sembahyang bersendirian pula. Dapatlah pahala jemaah time tu, tapi kurang pahalanya. Tapi kalau dah 3-4 pagi, memang Pak Long tu seorang saja ada. Nampak macam mana? Tak payah tunggulah jemaah duk tunggu. Buat tak sampai lagi jemaah ni. Janganlah. Jangan buat betul-betul sangat. Ada masanya memang kita ditakdirkan sembahyang seorang-seorang. Ada masanya, contoh macam sembahyang maghrib ataupun sembahyang waktu-waktu yang siang ni, kalau di R&R tu ramai orang. Apa salahnya kita nak sembahyang ke? Tanyalah nak sembahyang ke? Dia kata, awak ingat aku nak berjoget tang tadi? Mai surah nak sembahyang, dia buat layak buruk pula. Kata tak apa, sabar. Kita berkata nak sembahyang, jom kita sembahyang sekali. Nampak? Ini akhlak kita. Ni tak mau tanya, sembahyang sendiri. Sebab apa? Habis cepat sikit. Lagi kalau sembahyang Jumaat ni dia lambat. Nak doa berbagai apa semua ni, tak mau. Jadi maksudnya kita
kita tanya. Kalau orang tak tanya kita, kita tanya. Nak semayang ke? Kita nak semayang. Sama juga saya pernah tanya orang tua ni kadang-kadang dia lolak ke? Nah, tahu lolak tu dah. Nah. Saya dah duduk Penang ni kena cakap orang Penang lah, no. Saya orang Jati Pulau Pinang, no. Baik. Saya pergi jumpa ni pak cik ni duduk di Baling. Duduk di Baling ni dia kebetulan ada majlis pertunangan kawan. Bila tu habis selesai majlis pertunangan tu, sembang dengan pak kepada bakal isteri pada kawan saya tu. Kata, "Pak cik, kerja kat sini ya? Kerja kat sini kah?" Ini buah mula nak sembang. Orang muda kena tegur orang tua lah. Dia kata, "Kerja kat sini apa? Ni rumah." Dia dah. La ilaha illallah, lak sungguh. Nah. Dia faham kot tu. Orang tanya kerja, "Pak cik kerja kat sini kah? Masuk kerja kat kawasan ni kah?" Takkan nak susu ayat, "Pak cik, adakah pak cik bekerja di kawasan ini?" Nampak skema sangat. Nah. Maksudnya dia ada kat sikit. Kita ni cakap kadang dia potong. Dia ada hazaf dan mahzuh ni. Tu dia ada kadang dia ada kait dengan bahasa Arab juga. Kata, "Pak cik kerja kat sini kah?" Dia kata, ni bukan kerja, ni kat rumah. Dah. Kita pun lagu nak balas balik pun. Tua tak apa, kita pun gelak lah. Kan? Dia cerdik lebih. Kadang-kadang ni dia orang tua dia cerdik lebih. Tak apa. Tapi bila dia cakap lagu tu, tak apa, kita pun gelak lah. He lawak kan. Betul? Kalau dia cakap balik, kita buat lolak balik kan. Macam tu. Baik. Tak apa. Jadi maksudnya bila kita bertanya, jadi dia kata nak semayang, kita semayang sekali, dapat pahala berjamaah. Itu yang kita kena letak dalam mindset kita, bahawa kita kena cari pahala lebih. Sebab kita pun pahala tak banyak. Nak harap sedekah banyak manalah sangat kita boleh sedekah time student ni. Kalau kita nak memberi zakat simpanan, apa sangat yang kita ada setakatlah ni. Melainkan kita banyakkan ibadah persendirian kita. Kita beribadah semayang sunatnya, puasa sunatnya. Kemudian zaman sudah pula kita ni duk sik makan, duk makan Maggi saja. Tak usah duk makanlah Maggi tu. Biar saya yang tua-tua ni makan Maggi. Dah habis dah zaman student. Biar saya saja yang makan. Tapi saya tak makan sangat lah. Kan? Kalau dah lapar sangat apa? Ambil pendekatan yang Rasulullah SAW dulu yang pernah lakukan bila lapar tak ada makanan. Kita berpuasa. Tapi insya-Allah lah kita ni macam-macam, kita ada sumber kewangan, kita boleh makan. Tapi jadikan tempoh kesusahan kita ini, kadang-kadang kita mungkin kumpul duit ke, kita orang yang susah ke, kita datang untuk belajar, mungkin kita tak jenuh duit macam orang lain. Maka kita jadikan 1 hari dalam seminggu, 2 hari dalam seminggu untuk kita berpuasa. Salah tak? Bukan kita mengambil kesempatan di atas kesusahan, tapi itulah kesempatan yang ada. Nanti bila dah ada duit, kita dah kerja, dah ada duit, tak puasa dah. Kadang-kadang main Ramadan pun dia fikir, nak puasa ke tak mau puasa ni. Dia fikir nak 3-4 kali pula. Jadi maksudnya time kita ada kesempatan, kita banyakkan ibadah kita di sisi Allah. Time kita ni tak sibuk. Kita mana ada sibuk apa, sibuk dengan kelas je. Kelas tambahan ke, kelas apa ni, kita buat study group ke, kita hanya disibukkan dengan pembelajaran. Jadikan masa kita yang lapang ini untuk banyakkan ibadah kita di sisi Allah. Kita dulu saya pengalaman belajar di Mesir dulu, masya-Allah tabarakallah, seronok. Bila kita compare zaman kehidupan dalam waktu sekolah, waktu mahasiswa, kemudian bila kita dah graduate, kita dah jadi mahasiswa, dah habis belajar, maka kita mendapati bahawa zaman keemasan, zaman yang kegemilangan adalah zaman pada waktu bujang, kemudian tak ada siapa-siapa ganggu, time belajar pula. Masya-Allah tabarakallah, waktu tu seronok. Waktu tu seronok sungguh-sungguh. Sebab apa? Disebabkan kita boleh tumpu kepada pembelajaran kita dan kita boleh buat apa yang kita nak. Jadi nak jadi orang hebat ni time muda ni. Jangan pula time muda ni berkenan pula tengok dia tengok orientasi ni. Siapa dia tak tahu. Dia buat tanya lagu tu pula. Jangan sibuk-sibuk kita dengan benda-benda lagu tu. Kita masa kita sudah dicabuli. Masa kita telah dinodai dengan perasaan-perasaan yang tak sepatutnya hadir dalam hati kita buat masa sekarang ni. So kita tumpu pengajian. Inilah waktu saat yang paling indah
dan kita akan rasa saat ni sungguh tenang dan tanpa diganggu oleh siapa-siapa. Jangan orang kata pula hang ada markah lagi. Aku tak ada markah. Hang ni siapa, gay ke apa? Jangan kata lagu tu. Dia bagi kata hang ni siapa, oleh semua ada markah, hang tak ada markah. Hang ni gay ke apa? Janganlah. Maksudnya tak pelik orang yang ada hubungan sebelum pernikahan itulah yang pelik sebenarnya. Itulah yang pelik. Contoh macam samalah kita lelaki ke perempuan ke, sebenarnya ini adalah masa keemasan kita. Kalau kita 3 tahun di sini, gunakan 3 tahun sungguh-sungguh untuk kita menjadi orang yang hebat. Kalaulah anugerah dekan, itu satu perkara yang paling hebatlah. Bila sebut anugerah dekan, semua suara lagu tu, semua lagu buat muka kan, hebat. Kita kena ambil tu lah. Biar 100 orang anugerah dekan tu dia. Tapi tak pernah berlaku lah kan. Tak pernah berlaku. Yang tu ada belakang cerai-cerai, cukup-cukup makan je lah kan. Kita tak mau cukup-cukup makan. Sebab apa? Kita nak jadi orang yang lebih dari sudut sesuatu pemikiran. Tak salahnya dalam waktu yang ada ini kita pulun sungguh-sungguh. Baik. Kemudian jika sembahyang yang pertama tidak mempunyai kekurangan atau kecacatan, dan sembahyang kedua tidak akan menjadikan lebih sempurna daripada yang pertama, maka tidak disunatkan mengulangi sembahyang tersebut. Contoh, dia dah sembahyang dah berjemaah, tapi dia nak sembahyang lagi berjemaah, maka apa yang kurang? Tidak ada, maka di situ dia tidak disunatkan untuk mengulangi sembahyang. Baik, qada pula. Ini masalah yang kedua. Kita dah selesai masalah i'adah ataupun masalah mengulangi sembahyang, dan yang kedua adalah qada, iaitu qada ini ialah mendirikan sembahyang selepas waktunya, waktu sembahyang tadi. Contoh, waktu sembahyang subuh sejam, kita kata habis sejam, maka habislah sembahyang subuh. Dia sembahyang lepas tu sembahyang subuh juga, usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala, sembahyang subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tapi sembahyang pukul 10 automatik jadi qada. Walaupun dia segan nak qada, nak malu, siap qada, tapi tetap dikira qada sebab apa? Sembahyang di luar waktu. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau selepas waktu berbaki tidak sempat ditunaikan 1 rakaat ataupun lebih, ataupun ada lagi masa seminit sebelum masuknya waktu sembahyang asar. Contohlah, dia bangun, dia tertidur, balik kelas letih sangat, ingat ke nak dan sembahyang zuhur, dia kata tak apalah, pukul 1 ni awal lagi, tak apalah, tidur dulu. Tidur tu dia 4.30 baru bangun, 4.32 masuk asar lah contoh. Dia pun kalut, ambil semayang apa semua, semayang, angkat takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah apa semua elok lah. Nak rokok, bila nak rokok, azan asar. Bila azan asar, dia dikira qada juga, walaupun dia sempat semayang pada sebelum masuk waktu asar. Apa yang dia kata boleh dikira sebagai tunai, contoh dia semayang zuhur, kemudian dia sempat rokok. Bila rokok, dia sempat i'tidal. Bila sempat i'tidal, maka dia dapat rakaat. Ataupun dia rokok kadar subhanallah, maksudnya rokok tu dalam kadar dia baca subhanallah ataupun kadar tamak-ninah. Lepas daripada tu barulah azan. Bila azan, alhamdulillah dapat rakaat. Walaupun 3 lagi rakaat dia tak buat, tetapi dia sudah mendapat sembahyang zuhur walaupun sudah masuk waktu asar. Tapi kalau tak sempat rokok ataupun tak sempat rokok selama tamak-ninah, maka dikira sebagai qada juga, walaupun dia sembahyang dalam waktu pada asalnya. Baik, jika dalam waktu yang masih berbaki sempat ditunaikan sekurang-kurangnya 1 rakaat, maka sembahyang tersebut adalah tunai sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu dan tadi. Dahulu dan tadilah, maksudnya tadi pun saya dah terang dah. Kalau dia mampu rokok dengan kadar subhanallah, selepas daripada tu baru masuk azan ataupun masuk waktu, maka dia dikira mendapati dan dikira tunai sembahyang tersebut.
Tapi berbeza kalau dia nak rokok, orang azan dah, maka dia dikira sebagai qada. Baik, jumhur ulama pelbagai mazhab bersepakat bahawa orang yang meninggalkan sembahyang diwajibkan mengqadakannya sama ada dia terlupa atau sengaja meninggalkannya. Ni wajib qada nah. Sembahyang wajib qada. Kita ni baru usia 19 tahun, baru umur 20 tahun, baru umur 23 tahun. Saya pun baru umur 20-an nah. Tak tahu lah umur berapa kan. Muda lagi, taklah tua sangat nah. Baik, bila kita ni masih muda lagi, sembahyang kita ni masih lagi kita tahu banyak mana yang kita tinggal. Ni zaman kita awal-awal balik ni, umur 15 tahun. Nah, waktu tu kita sekolah menengah. Mungkin ada waktu yang kita tuang tak sembahyang. Waktu sembahyang zuhur kita pun tuang balik sekolah dulu, relax saja, buat tak tahu lah. Nah, orang duk suruh sembahyang, ustaz duk panggil keluar main sembahyang, kita tak sembahyang. Kita balik tu, mak tanya, sembahyang sembahyang dah. Padahal tak sembahyang lagi. Sembahyang asar mungkin tertinggal, sembahyang subuh mungkin tertinggal. Masih lagi taklah banyak sangat. Boleh lagi kita qada. Sebab wajib setiap tinggal sembahyang dengan sengaja, dia itu satu dosa. Bila satu dosa, wajib kita bertaubat di atas setiap dosa. Tak bertaubat di atas kita meninggalkan sembahyang juga satu dosa. Berlapis-lapis dosa. Contohlah kita tinggal sembahyang subuh. Tinggal sembahyang subuh, wajib kita qada sembahyang subuh. Bila kita ni tak qada sembahyang subuh, satu dosa. Kemudian kita tak bertaubat pula di atas dosa tinggal sembahyang, satu dosa lagi. Nampak? Jadi kita kena bertaubat. Taubat ni adalah, hukumnya adalah wajib. Setiap dosa yang kita lakukan adalah wajib kita lakukan. Nah, kita kena taubat. Sembahyang kita, puasa kita dan seumpamanya wajib kepada kita untuk kita qada. Dan qada tak jadi dengan qada saja, kita kena bertaubat kepada Allah. Jangan kita ulangi lagi dan jangan kita tinggalkan sembahyang lagi. Sebab apa? Sembahyang seperti mana kita semua sedia maklum, sembahyang ini adalah salah satu-satunya ibadah yang Nabi SAW mengambil sendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain adalah wasilahnya dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Jibril mai hantar mai pada Rasulullah. Adapun sembahyang, Nabi pergi ambil sendiri. Nak menunjukkan bahawa sembahyang ni amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walau bagaimanapun, kedua-duanya iaitu lupa dan sengaja tadi ni mempunyai sedikit perbezaan. Sikitlah beza. Yang pertama, lupa. Lupa ni termasuk tidur. Nah, tidur tak sedar ke diri, bangun pun siang dah. Nah, ataupun tidur pagi, bangun pagi juga. Tu dia, tidur sampai sehari. Nah, dia tidur pukul 8 pagi, bangun pukul 8 pagi juga. Awak rasa sat je tidur, rupanya sehari dah. Ni geng Ashabul Kahfi juga ni. Nah, dia geng Ashabul Kahfi, dia tidur tak sedar apa. Ashabul Kahfi dia tidur, dia rasa lama kita tidur ni, berapa hari? Dia kata mungkin sehari kot. Ada satu pandangan kawan-kawan mereka sama-sama Ashabul Kahfi ni, yang mereka lari daripada raja yang zalim, bersembunyi dalam gua. Dia kata mungkin kita lena setengah hari, rasa lama. Rupa-rupanya 300 tahun lebih tidur. Allah, kita kena dapat nikmat tu, Masya Allah. Nah, sedang tu dia 300 tahun. Nah, hak tu lagi sekan lah. Kita sedang esok pagi tu kira okey lagi lah. Nah, tapi nisbah kita teruk lah, tidur sampai 12 jam. Nah, lebih budak-budak lagi. Nah, baik. Walaupun kedua-duanya iaitu lupa dan sengaja, walaupun mempunyai perbezaan sedikit perbezaan, orang yang meninggalkan sembahyang kerana sesuatu keuzuran seperti lupa, tertidur, maka dia tidak berdosa dan tidak diwajibkan mengqadanya dengan segera. Ini kena faham nak? Contoh kalau dia terlupa, duk halik study punya saya lupa sembahyang, Masya Allah, hebat. Nah, ada lagu tu ni.
Ada mungkin duk tengok handset lah kot, tengok handset sampai tak dan terlupa sembahyang. Nah, ataupun dia duk menonton televisyen dan seumpamanya sampai terlupa. Teralik lah. Nah, itu satu bab terlupa. Dan yang kedua ni, yang lebih senang kita buat contoh adalah tertidur. Contohlah tertidur. Bila tertidur sedap-sedap dah masuk waktu lain dah, maka dia juga diminta, diwajibkan untuk qada, tetapi bukan alal fawri, bukan diminta untuk segera. Dia boleh tangguh. Andai kata dia meninggal dunia tak sempat nak qada, maka dosanya akan ditangguh, dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang itu diampunkan oleh Allah, tak ada masalah. Sebab apa? Di luar jangkauan dia. Tidur, nama pun tidur. Nah, memang tak sedar apa, nganga tidur. Nah, tapi kalau sengaja dia tinggalkan, maka wajib qada alal fawri, kena qada dengan kadar yang segera. Kalaulah ditakdirkan dia meninggal sebelum dia qada, maka dia dikira dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beza sikit. Kalau tinggal sengaja wajib kena qada segera. Kalau dia ni sakit ataupun dia terlupa, sehingga kan terlupa ataupun tertidur, maka dia diminta boleh tangguh. Sebagai contoh macam apa? Sembahyang macam puasa. Baik, kalau sakit, kalau time sembahyang sakit ke, demam ke, sesema ke, stroke ke, apa-apa saja, maka dia wajib kena sembahyang juga. Tapi bila time puasa, dia kalau sakit, dia boleh buka puasa. Nampak tak? Kalau dia sakit, kalau dia musafir, boleh buka puasa. Kalau gastrik, nah, memang bulan puasa dia gastrik, heran semua. Nah, raya tak gastrik pula. Nah. Bila puasa ni dia sakit, bila sakit dia ada rukhsah, keringanan untuk berbuka puasa. Maka bila dia berbuka puasa kerana dia sakit, berbuka puasa kerana dia sakit, maka dia tidak dituntut untuk qada puasa tersebut dengan segera. Tapi dia wajib kena qada bila dia sihat nanti. Tapi kalau dia sihat pun dia tak dituntut untuk qada dengan kadar yang segera. Maka andai kata dia mati tak sempat qada, dimaafkan oleh syarak. Sebab apa? Bukan sengaja dia tinggal puasa. Baik, ada yang dia ni sakit tua, dia tak puasa terus, lepas tu mati. Kita hak waris ni sebagai anak wajib tak qada puasa pak? Wajib tak qada? Tanya ulama-ulama UiTM Ustaz. Nah, wajib tak qada puasa bagi ayah kita yang sakit, kemudian tak ada nak sembuh, mati dengan sakit tu. Wajib tak qada? Tak tahu nak. Dia tidak diwajibkan qada, dan kita pun tak diwajibkan bayar fidyah. Sebab apa? Sebab memang dia tak diwajibkan puasa pada waktu tu. Dia terangkat rufi'al, dia terangkat kewajipan puasa. Maka dia tak wajib puasa. Kita wajib tak bayar fidyah? Tak wajib. Kita wajib tak qada atas hari ayah kita yang puasa, yang tak puasa dengan sebab sakit kemudian dia meninggal? Tak wajib juga. Walaupun 30 tahun dia tak puasa dengan sebab dia sakit, maka 30 tahun itulah kita tak bayar fidyah, dan kita tak perlu nak qada puasa. Tapi kalau atas ihsan kita nak bayar, kita nak bagi fidyah, boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi kalau yang mesti kena bayar, contoh macam mana? Dia sakit. Bila sakit, lemah kaya sihat, alhamdulillah, kaya sihat terus. Habis raya meninggal dunia. Maksud sebulan tu dia tak puasa, dia lagu duk bubuh ketupat. Nah, bubuh ketupat, bubuh apa ni, dia main tangkap jantung, meninggal dengan ayak tu je. Maka ada tempoh, tapi memanglah tempoh tu ada, maka di situ kita sunat untuk kita bayar fidyah pada ayah kita yang ada masa tapi dia tak sempat nak qada. Memang tak sempat lah duk makan ketupat. Tapi adakah dia mesti kena qada dengan segera? Tak wajib qada dengan segera juga. Sebab apa? Dia tu tinggal puasa bersebab, bukan saja tinggal. Tapi kalau dia saja tinggal, sebab apa tak puasa ni ayah? Sajalah ni pokok daun beli belambak rugi tak isap. Dia kata aku tu. Jadi dia pun isap pokok daun bulan puasa. Tengok tak mati.
kita kena wajib kena bayar ganti pada ayah kita yang dia sengaja tak mau puasa pada waktu tu. Baik. Macam itulah juga kita nak pesan kalau kita ni tak kahwin lagi ataupun kita ni yang masih tak ada pasangan ni, kita kena pesan kat wali-wali kita, mak ayah kita nanti kalau meninggal dunia ni, kalau ada apa-apa yang tertinggal, tolong bayar. Kita ni hutang manusia ni kita wajib kena bayar. Hutang dengan Allah, lagi-lagi lah kena bayar. Kita tak semayang tu hutang dengan Allah Ta'ala tu. Hutang 2 rakaat, hutang 80 rakaat. Sebab apa? Sepanjang dia hidup dia tak pernah semayang lagi. Hutang 80 waktu contohnya, dia kena bayar 80 juga. Bayar lebih dapat pahala. Tapi tak ada lah orang bayar lebih, dia bagi cukup-cukup, dia kira sungguh-sungguh bagi cukup-cukup je, dia tak mau lebih-lebih. Yang tu dua dah. Baik. Kemudian masya-Allah tabarakallah, manakala yang meninggalkan tanpa tanpa apa-apa keuzuran dengan sengaja, dia mendapat dosa. Dia dapat dosa dan wajib mengqadakannya dengan segera, sebaik sahaja mendapat peluang untuk melakukannya tanpa tangguh atau menunggu peluang yang lain. Jadi kalau dia ni tinggal dengan sengaja, bila ada waktu dia kena qada. Dalil yang menunjukkan wajib mengqada sembahyang yang ditinggalkan ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha fayusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dhalik, atau kama qala. Barang siapa yang tertidur, dia kata bukan barang siapa yang saja tidur, yang tertidur. Kalau saja tidur, dia kata 4:30 masuk asar lah, tapi 4:30 tu lah juga dia nak lena. Yang ni cukup tak guna punya orang. Baik. Maksudnya dia tertidur. Dia bukannya saja dia tertidur. Beza dengan orang yang dia pergi tidur, dia memang niat, memang dia gebok bantai apa semua, tarik selimut masuk, buka kipas angin apa semua, berbetul tilam elok tidur. Yang tu memang sengaja. Ni tak sengaja. Dia terlelap tidur tu. Bila dia tertidur atau terlupa mendirikan sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang apabila mengingatinya dan tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut. Nampak tak kena kafarah? Dia sebab lupa dan tertinggal. Tapi kalau sengaja, dia kena kafarah dan dia wajib kena qada. Ayat tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut menunjukkan bahawa sembahyang fardu yang ditinggalkan wajib diqada walaupun sebanyak mana bilangannya dan telah berlalu masa yang lama. Waktu pun lama terang mana pun, dia kalau tahu dia ada tinggal sembahyang, dia kena qada. Wallahu a'lam bissawab.